Didik TV KPM. Betul Hanif. Sebab dalam ujian untuk tajuk sukatan serangkaian data ni, dia akan ada data yang tak ada kekerapan. Macam cikgu bagi tadi, markah suria satu-satu je. Tapi sekarang ni ada juga data yang diberi yang mempunyai kekerapan. Jadi apabila data yang ada kekerapan, pengiraan menggunakan rumus pun berbeza. Jadi murid-murid boleh lihat kat sini. Kalau tadi untuk kiraan min, jumlah X dibahagikan dengan bilangan data. Tapi sekarang kalau kita dapati untuk pengiraan min, kalau dulu tadi kita ingat balik iaitu jumlah X dibahagikan dengan bilangan data. Tapi sekarang adalah jumlah Fx. Apa maksud F? F. Function cikgu, fungsi okay. bukan? Alright. Okey, sebenarnya F tu dia standard untuk frekuensi. Frekuensi kekerapan dalam bahasa Inggeris, tetapi dalam bahasa Melayu kita adalah kekerapan. Jadi kalau murid-murid lihat dalam data tu ada ditulis kekerapan, maka mesti gunakan formula untuk kiraan min adalah jumlah Fx dibahagikan dengan jumlah F, iaitu hasil darab kekerapan didarab dengan bilangan data dan dibahagikan dengan jumlah kekerapan. Okey. Sama juga apabila kiraan min formulanya berubah, begitulah untuk kiraan variance dan sisihan piawai juga akan berubah. Yang mana kita nampak kat sini ada pertambahan F pada formula tadi. Kenapa? Sebab data kita ada kekerapan, maka formula pun berubah. F yang X jumlah X kuasa 2 tadi ditambah dengan jumlah Fx kuasa 2. Jadi ini adalah formula untuk kiraan min, variance dan sisihan piawai bagi data yang mempunyai kekerapan. Contoh soalan, okey. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 20 orang pekerja daripada 2 buah kilang untuk menyiapkan suatu kerja. Okey, diberi data tadi. Okey, di bawah kilang A 329 tu adalah kekerapan. Masa yang diambil menyiapkan kerja tadi. Dalam masa 5 jam, dia boleh siapkan kerja sebanyak 3. Dalam masa 6 jam, boleh siapkan kerja sebanyak 2. Dan begitulah seterusnya untuk kilang B 157 menunjukkan kekerapan kerja yang dibuat oleh kilang B dalam masa yang ditetapkan. Soalan, hitung min dan sisihan piawai bagi masa menyiapkan kerja tersebut. Seterusnya, tentukan pekerja kilang manakah yang lebih cekap untuk menyiapkan kerja berkenaan. Berikan justifikasi anda. Okey, jadi di sini kita akan gunakan min dan sisihan piawai untuk menentukan pekerja kilang mana yang lebih cekap. Jadi yang pertama, dari segi pengiraan rumus, kita ingat balik tadi, kiraan rumusnya adalah untuk kira min jumlah kekerapan didarab dengan data dibahagikan dengan jumlah kekerapan. Jadi, min adalah 5 didarab dengan 3 tambah 6 didarab dengan 2 tambah 7 didarab dengan 9, 8 darab dengan 2 dan tambah 9 darab dengan 4. Hasil darab kekerapan dan data dibahagikan dengan jumlah kekerapan. Jadi kita mendapati min bagi kilang A adalah 7.1. Okey. Manakala untuk kiraan sisihan piawai adalah jumlah Fx dikuasa 2 per dengan jumlah F ditolak dengan min yang dikuasa 2. Jadi dengan memasukkan rumus dengan betul dan tekan kalkulator dengan baik-baik dan berhati-hati, kita dapati sisihan piawai bagi kilang A adalah 1.261. Dan kalau murid-murid dan Hanif sendiri tengok, dari segi rumus berbeza, kiraan kalkulator pun berbeza, Hanif. Jadi macam mana kalau kita nak dapatkan min dan sisihan piawai menggunakan kalkulator jika data yang diberikan ini ada kekerapan? Okey, jadi caranya adalah cikgu tunjukkan. Jadi semua boleh anak-anak pelajar cikgu, murid-murid cikgu, sila kita tekan bersama-sama dengan cikgu bagaimana kita nak semak jawapan. Sebab jalan kerja memang kena tunjukkan dengan rumus. Tetapi takut kita tersalah, kita buat semakan dengan kalkulator.
Okey. Kita buat sama-sama. Okey, kita buat sama-sama kat rumah. Jom, cepat-cepat ambil kalkulator. Kita kena sama-sama. Apa langkah pertama, cikgu? Langkah pertama, macam tadi juga, kita tekan mod 2 kali. Mod 2 kali. Mod. So, kita akan keluar SD tadi, kita tekan nombor 1. 1. Sama juga. Okey, sekarang ni kita dapati data kita ada kekerapan. Yang mana kekerapannya bagi kilang A, kekerapannya adalah pada nombor 3, 2, 9 dan seterusnya tadi. Dan datanya adalah 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi macam mana kita nak kira min kalau tadi kita hanya masukkan X dan tekan M tambah. Kenapa? Sebab dia tak ada kekerapan, tak ada frekuensi. Jadi sekarang bila ada kekerapan, ada frekuensi, maka kena darab dengan kekerapan tadi. Bagaimana nak tekan darab tadi? Okey, langkah yang pertama selepas kita tekan mod 2 kali, keluar SD, tekan nombor 1. Okey, masukkan X yang pertama kita adalah nombor 5. Tekan nombor 5. Nombor 5. Okey. Kalau tadi kita terus tekan M+, sekarang jangan lagi. Sebab kita nak darabkan dengan kekerapan yang ketiga tu. Jadi caranya adalah tekan Shift, tekan butang Shift. Okey. Lepas tekan butang Shift tu, tekan dekat butang ada koma, dekat tutup bracket. Nampak tak ada koma tu? Dia akan jadi, ya, dia akan jadi koma yang bertindih macam tu. Dan masukkan kekerapan tadi. Contoh kat sini kekerapannya adalah 3, maka kita akan masukkan kekerapannya adalah 3. Baru kita tekan M tambah M+. M tambah, ya. Nampak tu sekarang N dia jadi 3, bukan 1. Ya, cikgu. Kenapa? Sebab kekerapan dia ada 3. Maksudnya dalam masa 5 jam tadi ada 3 kerja, maka itulah N dia menunjukkan ada 3, bukan lagi 1. Dan begitulah seterusnya, masukkan lagi data X yang kedua adalah 6. 6. Tekan lagi Shift. Shift. Okey, tekan lagi koma, butang koma. Bijak. Okey, dan masukkan yang kedua, kekerapannya adalah 2. 2. Dan tekan lagi M tambah M+. Nampak sekarang N-nya jadi 5. Kenapa? Tadi dah ada 3 kekerapan dan sekarang tambah lagi 2, so jadi 5. Sebenarnya ini adalah kekerapan longgokan. Yang kita tambah kekerapan tadi dipanggil sebagai kekerapan longgokan. Dan kita ulang lagi untuk data yang seterusnya, 7. Tekan apa lagi, Hanif? Shift, koma, cikgu. Shift, koma. Bagus. 9. 9. Bagus. Lagi? M tambah. M tambah. Betul. Nampak dah jadi 14. Kenapa 14? 3 tambah dengan 2, tambah lagi dengan 9. Kekerapan longgokan yang seterusnya adalah 14. Alright, seterusnya lagi. 8. 8. Hanif bantu cikgu. Shift. Okey. Koma. 2. Kemudian kita tekan M tambah. M tambah. Very good. Bagus. Sekarang N saya sama dengan 16. Ya, betul. Last, Hanif. Last yang terakhir ialah 9 kan, cikgu? 9, betul. 9. Okey. Shift. Koma. 4. Dan M tambah. M tambah. N saya sekarang sama dengan 20. Betul. Itu adalah jumlah kekerapan data. Jadi kita tak perlu nak tambah 3, tambah 2, tambah 9, tak perlu. Itu adalah jumlah kekerapan data kita, iaitu dipanggil kekerapan longgokan. Itulah 20. Sekarang kita nak cari min. Cara yang sama macam yang tak ada kekerapan tadi. Bila dah tekan semua kekerapan ni, nak tekan, nak tahu min, nak tahu sisian piawai, cara yang sama. Tekan Shift. Tekan Shift. Tekan nombor 2. Nombor 2. Dia keluar macam ni. Kalau cikgu nak tekan min, nak tahu min, nak tekan nombor berapa, Hanif? Min ialah nombor 1 kan tadi, cikgu? Betul. Sama yang tadi juga. Tekan nombor 1 untuk dapatkan min. Dan tekan sama dengan, baru dia keluar jawapan yang betul. Iaitu min kita adalah 7.1. Kita semak jawapan. Betul ke tak tadi dapat? Nampak tu? Min kumpulan A adalah, kilang A adalah 7.1. Tepat jawapan kita. Sekarang nak semak sisian piawai. Sisian piawai kita tekan apa agak-agak? Tekan Shift. Dah lupa lah tu. Tak bersuara saya, cikgu. Tak bersuara. Terlalu apa tu, kagum ke apa? Okey, tekan Shift. Alright, tekan lagi nombor 2. Okey, dan tekan 2. Tekan 2 tu tekan sama dengan. So kita akan keluar
Sisihan piawainya adalah 1.269. Kalau kita mundarkan akan dapat 1.261. Okey, tapi kalau soalan minta berapakah nilai variance daripada sisihan piawai, kita tahu nilainya adalah telah dipunca kuasa 2 kan dari variance. Daripada kalkulator kita tak dapat variance terus. Kita akan dapat sisihan piawai dulu. Bagaimana nak cari nilai variance? Caranya adalah sisihan piawai yang kita dapat tadi, murid-murid tekan X kuasa 2. Tekan X kuasa 2 sebab kita nak kuasa 2 kan balik jawapan sisihan piawai kita tadi, maka dia akan keluar 2.52. Itu adalah nilai variance kita. Nampak? Daripada satu data yang kita masukkan, kita dapat 3 jawapan. Yang pertama mean, yang kedua variance dan yang ketiga sisihan piawai. Tapi ingat, ini hanya untuk semakan kerana jalan kerja mesti ditunjukkan dengan rumus yang betul baru ada markah. Jadi di sini kita dapati kilang A mean-nya adalah 7.1 dan sisihan piawai 1.261. Manakala bagi kilang B mean-nya 7.1 juga. Jadi kita tak dapat bezakan, tak dapat nak pilih antara kilang A dengan kilang B sebab mean-nya sama. Maka di sini kita akan bandingkan melalui sisihan piawai. Yang mana sisihan piawai kilang B menunjukkan sisihannya lebih rendah dan konsisten, iaitu 1.044. Jadi untuk menentukan jawapan terakhir itu kita akan pilih sisihan piawai yang lebih rendah, cikgu ya. Ya, betul Hanif. Sebab sisihan piawai yang lebih rendah ni menunjukkan kilang tadi, pekerja tadi adalah lebih konsisten. Dia dapat buat kerja tu dengan konsisten je. Jadi kita akan pilih pekerja kilang B adalah lebih cekap kerana sisihan piawai baginya adalah lebih kecil daripada sisihan piawai kilang A. Okey. Jadi, cikgu rasa murid-murid dah faham, Hanif dah faham. Nak tambahkan lagi, kita akan cuba lagi untuk membuat latihan yang cikgu tunjukkan di sini. Kita sama-sama tekan kalkulator, tunjukkan jalan kerja pada rumus dan bantu cikgu untuk selesaikan masalah ini. Jadual menunjukkan jangka hayat bagi 2 jenama mentol baharu yang dihasilkan oleh syarikat lampu Mujiana. Mujiana adalah gabungan nama Cikgu Kuna dengan mak Cikgu Muji. So, jadi Mujiana. Macam tu. Okey, jadi data ni menunjukkan jangka hayat untuk satu mentol daripada 1 tahun sehingga 5 tahun dan 2 jenis mentol adalah jenama X dan jenama Y. Jadi soalannya, dengan menggunakan sukatan yang sesuai, tentukan jenama yang manakah lebih baik dan tahan lama. Justifikasikan jawapan anda. Okey, jadi cikgu nak minta bantuan dari murid-murid cikgu dalam talian dan yang murid-murid kat luar sama-sama buat. Okey, siapa yang murid dalam talian boleh bantu? Ni boleh pilih tak siapa Mek Comel yang akan jawab soalan nanti. Siapa Mek Comel? Cuba angkat tangan siapa yang ingin mencuba untuk soalan pertama ini. Atau Nordini Nordini memang dipastinya Mek Comel cikgu. Mek Comel. Okey. Tolong bantu Cikgu Kuna kita hari ini. Min ialah 3.06. Okey, min adalah 3.06. Bagaimana dengan sisihan piawai untuk jenama X mentol tadi? 4.94. 4.94. Okey, kita semak dulu untuk mentol jenama X, jawapan yang diberi oleh Dini. Okey, adakah jawapan tadi tepat ataupun kurang tepat? Okey, kiraan Mi tadi betul. Alhamdulillah dapat 3.06 Tanya. Okey, dan sisihan piawai bagi mentol jenama X adalah 4.94 juga tepat Hanif. Okey, tahniah untuk Dini. Okey, jadi jika dapatkan satu sahaja min dan sisihan piawai, kita masih belum boleh tentukan siapakah pemenangnya. Jadi cikgu perlukan untuk min dan sisihan piawai bagi jenama Y pula. Siapa yang boleh bantu cikgu? Alia, silakan Alia. Okey Alia. Min bagi mental Y 3.02, sisihan piawai 5.01. Okey.
Alright, kita semak jawapan yang diberi oleh Alia untuk mentol Y. Min-nya adalah 3.02. Tepat juga. Dan sisihan piawai bagaimana? 5.01 juga merupakan sisihan piawai yang tepat bagi soalan yang dikehendaki. Tahniah juga untuk Alia. Okey. Jadi nampaknya kedua-dua data kita telah dapat, iaitu dari segi min untuk jenama X adalah 3.06 dan jenama Y yang diberikan oleh Alia tadi adalah 3.02. Dan di sini kita dapati min-nya adalah berbeza. Sama juga dengan sisihan piawai. Bagi jenama X adalah 4.94, tepat diberikan oleh Dini, dan jenama Y sisihan piawai yang diberikan oleh Alia juga adalah tepat 5.01. Berdasarkan keputusan yang cikgu dapati ini yang diberikan oleh dua rakan kita, siapa lagi murid yang boleh bantu cikgu? Jenama mentol manakah yang lebih sesuai untuk cikgu pilih? Siapa nak bagi keputusan terakhir ni? Kita nak beli mentol. Adakah Izrin ingin mencuba ke Izrin? Silakan Izrin. Okey. Mentol X adalah lebih baik dan tahan lebih lama. Okey, jawapan Izrin adalah jenama X adalah lebih baik dan tahan lebih lama. Okey, berdasarkan apakah yang Izrin boleh nyatakan jawapan Izrin tadi? Tolong justifikasikan jawapan Izrin tadi dengan lebih lengkap. Kerana min yang lebih tinggi berbanding dengan mentol Y. Sisihan piawai yang lebih kecil menunjukkan jangka hayatnya adalah lebih konsisten. Okey, bagus. Maksudnya itulah jawapan yang tepat. Maka kenapa Izrin memilih mentol X adalah kerana mentol X menunjukkan min yang lebih tinggi berbanding dengan mentol Y. Dan dari segi sisihan piawai, dia adalah lebih rendah berbanding dengan mentol Y. Jadi sisihan piawai yang lebih rendah menunjukkan mentol X adalah lebih tahan lama. Jadi di sini kita akan pilih mentol X untuk dibeli. Mentol jenama X cikgu. Cikgu berapa bintang ni cikgu untuk ketiga-tiga murid kita di sini? Jadi kalaulah markah penuh 5 bintang yang cikgu bagi untuk ketiga-tiga murid kita, Izrin, Dini dan juga Alia tadi. Tahniah. Didik TV KPM